Bismillahirrahmanirrahim. Habis dah dicakap oleh Cikgu Azuki dengan Cik Hairudin kita. Boleh balik dah, cabutan betul benda ambil. Nak cakap apa lagi kan? Perut benda lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semangat pagi! Tidur je kan? Aduh. Kalau cakap selamat malam memang keluar dewan kan? Sihat semua? Sudah minum susu? Sudah? Ya, pagi tadi ya. Malam tak minum lagi ya. Tua-tua minum susu lagi kan. Alhamdulillah. Siapa kali pertama jumpa saya kecuali online? Siapa first time? Oh, ramai rupanya. Oh, okey. Ya, hello, hai. Oh, tak erti ya bahasa TikTok. Ya. Semoga semua sihat. Okay, terima kasih sebab sudi datang. Terima kasih sebab sudi bayar dan datang. Dengan kata setiap orang bayar 1,500 untuk hadir malam ni. 1,500? Bukan? Oh, 500. Oh, okey, 500. Oh, salah dengar. Ramai rupanya. Siapa yang join TDC kurang daripada 1 tahun? Angkat tangan. Kurang setahun. Okey, yes. Okey, sini tak ada. Oh, ada. Okey, siapa yang join kurang daripada 6 bulan? Oh, ada. Okey. Oh, baru join sehari? Okey, siapa yang join TDC lebih daripada 2 tahun? Okey, lebih 2 tahun. Okey, good. Oh, kira lebih kurang lah ya. Oh, yang tengah-tengah tu saya tak cakap tu jangan kecil hatilah. Saya pakai tanya je. Sebab nampak kaku je kan. Aircon pun macam tak berapa sejuk. Ada yang sejuk kan. Saya tak tahu berapa masa yang diberikan kepada saya sebenarnya. Oh, 1 minit. Oh, okey. So, saya dah guna 5 minit tadi. Jadi, cukuplah. Saya tanya khabar je, saya turun aja. Sebab apa yang dicakap sudah Cik Tin sudah cakap. Cikgu Azuki dah cerita lah. Secara amnya mereka dah sentuh dah sebenarnya. Saya pun tak cakap nak cakap apa. Tapi biasalah saya nak teruskan satu misi saya. Sejak 2016 sampai hari ini, saya masih akan tanya soalan sama setiap kali bila jumpa lebih ramai dari 30 orang. Iaitu, siapa di sini tak benar minum susu? Daripada lahir sampai hari ini. Tak minum susu daripada lahir sampai hari ini. Saya masih mencari individu itu sampai hari ini. Siapa di sini daripada lahir sampai besar, ataupun kalian ada kawan yang lahir sampai besar sampai hari ini tak minum susu, tak benar minum susu. Mungkin masa dia lahir mak dia bagi dia kopi O, ataupun Nescafe, ataupun Milo Dinosaur Cow, ais bandung, ABC, sirap. Yang penting bukan susu lah. Ada seorang. Saya masih mencari. Sebab saya selalu dengar apabila TDC mula kita jual susu, jawapan yang banyak dealer feedback ke saya adalah dia cakap dia tak minum susu. Jadi susah saya nak jual susu. Sebab tu saya masih mencari individu yang tak benar minum susu sejak lahir sampai hari ini. Sebab dia bagi tahu kepada orang lain dia tak minum susu. Pelik kan? Kita dilahir dibesarkan dengan susu. Tapi tiba-tiba dewasa kita tak minum susu. Oh, jangan guna perkataan dahaga. Lupa mak ayah je kot, sebab masa itu ingatan tak kuat. Jadi bila dia dah ada ingatan, dia dah besar, dia tak ingat dah dia minum susu dibesarkan. Dan mungkin pun dia tak ada anak, jadi dia pun tak suap anak dia susu. Ataupun dia ada anak dia besar, dia selalu Nescafe hari-hari. Setiap orang hidup kita mula dengan susu, betul? Dan tak tahu, mungkin masa kita sakit kita diakhiri dengan susu juga. Benda tengok orang tembuk lubang di sini, masuk susu melalui tube,
keras di atas katil. Jadi hidup kita mula dengan susu, betul? Dan kenapa susu begitu sinonim dengan hidup manusia dan mamalia lain? Kenapa Tuhan tak cipta, Allah tak cipta benda lain? Milo ke, biar besar dengan Milo kan? Kalau tengok iklan TV, memang besar dengan Milo tu. Kalau tengok iklan TV tu, iklan TV Milo tu, dibesarkan dengan Milo kan? Tapi siapa di sini berani anak lahir bagi dia Milo? Cuba angkat tangan siapa anak dia ada baby kecil. Cuba dia lahir lagi jangan bagi dia susu, bagi Milo. Nampak besar tak? Boleh lepas 3 bulan nyawa tak? Jadi itulah istimewa kedudukan susu ni dalam tamadun manusia, dalam sejarah manusia. Dan malah dalam Islam sendiri, dalam berbagai agama, bila sentuh tentang susu, sangat ada satu benda yang sangat istimewa. Kita boleh cipta minuman coklat, kita boleh cipta Coca-Cola, tapi tak ada manusia berjaya cipta susu. Siapa di sini benar minum susu yang dicipta oleh manusia? Ada tak? Tak boleh nak cipta susu tu. Sebab kalau ikutkan riwayat dan juga catatan pun, susu adalah satu jenis bendari di antara darah dan najis. Jadi itulah formulasi dia, itu resepi dia. Jadi balik nanti pergi tandas, buang air besar. Lepas tu ambil seekor ayam, sebelik, ambil darah. Jadi yang buang tu campur dengan darah ayam tadi. Sebab resepi dia kan, susu adalah antara darah dengan najis. Jadi gaul, biar rata. Kalau tak cukup guna blender. Lepas tu minum malam ni sebelum tidur. Oh yalah, itu kan resepi dia jadi buat susu. Sampai hari ini kan resepi tadi bagi tahu, tapi masih tak ada orang boleh buat susu, betul tak? Tak percaya, cuba malam ini tengok keluar mana apa. Jadi itulah istimewanya susu dalam kehidupan kita sebenarnya. Tidak boleh dicipta, tidak boleh direka, tidak ada resepi. Walaupun bagi tahu resepi pun kita tak mampu boleh buat. Tak percaya, cuba malam ni. Dan itulah kedudukan susu dalam hidup kita. Dan jikalau kita terbalikkan perkataan susu ni, kita akan perasan susu ni sangat sinonim dengan satu perkataan yang kita biasa dengar. Perasan? Bagi siapa yang benar perasan. Dan banyak penyakit pada sekarang berkaitan dengan makanan yang kita makan. Makanan bila makan yang masuk ke sini, selepas masuk ke sini keluar ikut mana tak payah cerita lah ya. Dan dia dah cerita dah. Jadi dia masuk ke sini. Situlah punca penyakit diabetes ataupun kencing manis. Sampai hari ini tak faham kenapa panggil penyakit kencing manis. Sebab pesakit kencing manis, kencing dia tak manis, tetap masam juga. Dan juga penyakit-penyakit seperti darah tinggi. Saya tak tahu kenapa dia panggil darah tinggi juga, sebab darah masih dalam badan, tak naik atas sampai kepala, tak tinggi juga. Itu juga datangnya penyakit-penyakit jantung, betul? Dan macam-macam penyakit. Segala benda yang penyakit yang kita boleh sentuh, yang kita tahu di Malaysia ini, berkaitan dengan makanan, betul? Makan gula lebih, dapat kencing manis. Makan gulai, makan lemak lebih, kita dapat darah tinggi. Sakit jantung, dia package tu. Makan gulai, tambah minyak, tak cukup, lebih lagi minyak. Sekarang minyak mahal tak apa, kita telan juga. Satu hari minum 1 baudi minyak. Akhirnya macam-macam penyakit datang, betul? Last kali saluran darah kita penuh dengan minyak, sumbat, darah tak jalan, tiba-tiba sebelah tangan tak boleh gerak, sebelah kaki tak boleh gerak, separuh badan tak boleh gerak. Last kali dengan mata je boleh gerak. Akhirnya terus flat.
Itu yang nama penyakitnya stroke ataupun angin amar. Dan semuanya berpunca daripada sini. Dan ada sebab dan asbabnya kenapa Tuhan cipta susu, betul? Kenapa bayi yang begitu lemah dilahirkan lagi begitu lemah masih boleh hidup, dibesarkan sampai bercakap, sampai berjalan, berlari hanya dengan minum susu. Kadang-kadang kita ini yang makan nasi, makan gulai, makan daging, makan KFC, makan McD, nak suruh berjalan ke depan pun malas. Seorang bayi yang diberikan susu saja tanpa makanan lain, bila dia belajar jalan, dia jatuh, dia nangis, tapi dia bangun balik dan terus belajar jalan, betul? Kita ini yang kononnya makan KFC, minum Starbucks, apa lagi? Depo bar, peniaga, jumpa 2 orang reject, kita menangis di pucuk katil. Tak buat dah. Taubat aku tak buat dah. Seorang bayi minum susu lebih cerdik daripada kita. Bayangkan kalau bayi ada attitude dan mentality macam kita ini, yang baru 2-3 orang reject dan nangis di pucuk katil, letakkan attitude sama kepada bayi tu, saya rasa seumur hidup bayi tu tak boleh jalan, betul tak? Betul. Oh, itulah sebab ke tu hidup kita tak jalan. Macam Encik Haiduddin cerita tadi. Jumpa seorang cerita, saya tak minum susu. Okey. 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 Balik peluk isteri, nangis. Taubatlah, tak nak buat TDC lah. Saya jual kopi lebih baik, senang. Semua orang minum kopi. Jadi esok buat kopi. Saya tak minum kopi. Sudah. Saya tak minum kopi, saya tak boleh kafe ni. Saya minum kopi, saya tak boleh tidur 4 hari 2 malam. Alamak. Oh, tak boleh pula. Contoh. Saya tak boleh minum kopi ni. Rasulullah ajar dia minum susu ke? Tadi tak boleh minum susu. Alamak. Oh, tak boleh. Terus menerus. Tak ada kesudahan. Sesungguhnya ada je benda yang orang tak akan minum. Jadi masalah itu ada pada produk ke ada pada diri kita? Jadi apabila bayi dilahirkan, apa kerja pertama dia lakukan? Bayi. Benar tak tengok bayi lahirkan? Benar tak lahir bayi? Saya tak benar lah. Dan saya tak mungkin benar pun. Kalau saya benar, kau orang kena keluar dewan ni. Kena laporkan ke JAKIM dan saya kena lari ke Australia. Okey, bayi. Bila bayi dilahirkan, apa yang dia buat? Jatuh ni. Nangis. Kenapa bayi tu akan nangis? Lapar. Terkejut. Lapar lah tu. Dia takkan cerita nak susu. Kalau dia lahir, dia cerita nak susu, lari sampai doktor-doktor dan Tok Bidan. Terkejut. Sejuk. Tahu tak, saat bayi dilahirkan, dia akan rasa sejuk. Sebab semasa dia dalam kandungan ibu dia rasa panas. Dan dia dengan berenang. Air kedumba, dia dengan berenang. Kalau kita scan kan, bukan perut lelaki lah, perut lelaki scan keluar lemak. Perut perempuan yang mengandung, dia keluar, dia nampak baby gerak kan, dalam air kedumba. Jadi bila dia keluar, dia hilang kepergantungan itu. Dan apabila hilang kepergantungan itu, sistem imunisasi badan dia akan hantar signal ke otak bayi dan bagi tahu di belah masa dia bagi tahu mak dia minta bantuan. Dan cara dia nak minta bantuan tak boleh buat apa melainkan menangis. Jadi pendek kata, saat bayi dilahirkan lagi, dia sudah ada satu sistem imunisasi badan yang Tuhan sudah cipta untuk dia sampaikan mesej bahawa perut dia lapar. Dari segi emosi dia terkejut, dari segi badan dia dengan sejuk.
Sebenarnya semua ini adalah satu tindak balas yang orang dinamakan sebagai imunisasi ataupun sistem pertahanan badan ataupun imun ataupun antibody. Tak kisahlah nama apa, okey. Ada nama yang saiz, ada nama yang kampung, ada nama bandar. Tak kisah. Saat bayi dilahirkan sudah ada sistem imunisasi badan, sebab ini adalah satu kurniaan yang Tuhan berikan kepada setiap orang manusia, malah setiap makhluk ataupun setiap mamalia. Cicak ada sistem imunisasi badan dia. Contoh, tiba-tiba kita nampak cicak, kita pergi dekat, kita pukul dia, apa yang akan jatuh? Cicak lah jatuhnya. Pop. Kita pukul dia, bukan pukul ekor dia. Lepas dia jatuh, baru dia akan putuskan ekor dia dan dia lari. Betul? Itu adalah sistem imunisasi badan kita. Jangan hanya cuba di cicak lah, jangan cuba di manusia. Jangan pukul orang sebelah pula. Jadi sistem imunisasi badan ini sudah secara lahiriah lagi sudah ada dalam badan kita. Sudah ada. Dan kemudian apabila kita semakin besar, kita akan dihantarkan ke klinik kesihatan dan doktor akan suruh kita ambil apa kepada bayi kita? Satu topik sangat hot 2 tahun. Vaksin. Betul? Cukup berapa hari cucuk sekali, cukup berapa bulan cucuk sekali, betul tak? Kalau perempuan cucuk sampai umur 12 tahun, betul? Apakah itu vaksin? Tak tahu kan, cucuk je kan. Yang penting doktor cakap cucuk, kita cucuk lah. Semua orang kena cucuk, maka kita cucuk berjemaah. Jadi daripada kecil lagi kena cucuk sampai besar. Jadi vaksin ni ada banyak jenis, tapi untuk bayi adalah bakteria ataupun kuman yang dilemahkan. Jadi lemahkan virus tu, dia lemahkan bakteria tu dalam satu tahap di mana badan bayi boleh terima. Jadi dia bercucuk. Tak kisahlah peha ke, bahu ke, bonggong ke, tak kisah. Cara masuk tak penting, yang penting cucuk masuk. Jadi vaksin tu masuk ke dalam, apa yang bakteria dan kuman ni akan lakukan kepada bayi? Dia akan mengaktifkan antibody badan bayi itu. Jadi apabila vaksin ni hadir dalam badan ataupun bakteria ataupun virus ataupun kuman hadir dalam badan bayi itu, sistem imunisasi badan untuk bayi itu akan di-trigger ataupun diaktifkan. Ada musuh masuk. Jadi sistem imunisasi badan yang dicipta oleh Allah kepada bayi ini akan bertindak balas atas bakteria ini. Kalau nak cerita lanjut di bahagian ni, apa yang berlaku, kau orang akan pening. Dia ada Y cell, dia ada T cell, dia ada NK cell. Yang penting dia akan bertindak balas untuk melawan bakteria tersebut. Dan dalam masa melawan, dia akan keluar sel darah putih ataupun nama saintifik dia antibody. Antibody ni terbina dan akan kekal selama-lamanya dalam badan bayi tersebut. Sebab itulah kenapa bayi dicucuk vaksin sampai berapa kali? Sampai umur 1 tahun setengah, kemudian 2 tahun bagi perempuan sampai umur 12 lebih lah. Sebab untuk membangunkan dan mengaktifkan antibody ataupun nama lain imunisasi badan manusia tersebut. Sebab apa? Sebab virus, bakteria, kuman tak ada ubat. Tak ada ubat, tak ada solusi, tak boleh nak dirawat sampai hari ini. Sebab itu bayi kita selama-lama kena cucuk vaksin. Begitu juga 2 tahun ini kita pun cucuk vaksin juga, betul tak? Berjemaah. Sini siapa tak cucuk vaksin jangan angkat tangan.
Saya tak suruh angkat. Kenapa? Sebab munculnya satu gadis, satu makhluk halus, nama dia coronavirus. Namanya cantik tapi sungguh berbisa, seperti perempuan-perempuan yang cantik di sini. Cantik tapi berbisa. Coronavirus ini mengubah hidup kita 2 tahun ni. Dan seperti apa yang dikatakan, terbukti saya segi saiz, bakteria, kuman, virus tidak ada ubat. Dan kebetulan si corona ini adalah virus. Jadi ianya tak ada ubat. Apa yang hanya boleh buat, kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, cucuk satu vaksin, masuk ke badan manusia, berharapkan imunisasi yang dicipta oleh Tuhan ini boleh menghasilkan antibody untuk melawan COVID-19. Ini proses dia ada. Vaksin bukan ubat. Vaksin hanya berharap mengaktifkan imunisasi badan yang diciptakan oleh Tuhan dalam badan kita untuk bangkit melawan virus corona ini. Saya ulang banyak kali, imunisasi badan sangat penting sebab ini adalah ubat segala ubat, terutamanya kepada bakteria, kuman dan virus. Jadi apabila terus bergerak, coronavirus berubah-ubah nama jadi semakin cantik. Nama dia Beta, Delta, Omicron. Dan kemudian sekarang campur dengan flu ataupun sesama burung, jadi Flurona. Semakin cantik, semakin berbisa. Sama dengan perempuan-perempuan di dewan ini. Maka kita daripada 1 dos kena buat 2 dos, kena buat 3 dos. Last sekali, apakah dosaku? Kenapa perlu tambah dos? Sebab varian dia berubah-ubah. Macam perempuan dia berubah-ubah. Hari ini macam ni, esok macam tu, lusa macam tu, tulak lagi lah, macam tu, contoh. Jadi dia berubah-ubah. Jadi terpaksalah kita cocok vaksin untuk berharapkan sistem imunisasi badan kita hasilkan antibody yang boleh melawan virus corona, flurona, BA2, apa benda lagi nama, Delta, Beta, Omicron, semua ini. Tetapi satu persoalan, sekuat mana sistem imunisasi badan kita? Sangat kuat masa lahir, keluar je terus nangis. Ada juga bayi tak nangis. Ada juga bayi tukar jadi biru, hijau, kemudian keras. Ada. Kita cakap majority. Imunisasi badan secara azali, secara fitrahnya sangat kuat. Tetapi kita merosakkannya. Kita merosakkan dengan cara apa? Pemakanan kita. Kita makan suka hati. Hujung minggu 4 jamuan. Kita makan 4 ekor lembu, 4 gallon lemak. Malam rebut tandas dengan anak beranak. Nak bom tandas sebab cirit-birit. Kita hidup tak tentu masa. Kita tak jaga waktu rehat kita. Kita kerja stres. Kita keluar je Everly Putrajaya ini, kita pergi hirup udara yang segar melalui asap-asap kereta. Masuk pula kedai mamak, menghirup pula asap-asap rokok di sebelah meja. Saya tahu sini semua tak rokok, jadi sebelah meja. Jadi semua ini merosakkan imunisasi badan kita. Apabila badan kita lemah, imunisasi badan kita lemah, bayangkan 1 dos, 2 dos, 3 dos punya virus cucuk masuk ke badan kita, apa yang badan kita boleh lakukan? Dah lah, sebelum ini antibody dah lemau, tambah pula virus 1 dos, 2 dos, 3 dos, apa yang akan berlaku? Antibody kita tidak boleh melawan, maka virus take over badan kita. Kita keluarlah kesan sampingan. Kan? Ada orang cucuk 1 dos, demam 3 hari. Sebab virus lebih kuat daripada antibody kita.
Ada orang cucuk dos kedua, pum kebas tangan-tangan. Ada orang cucuk dos ketiga, pum ICU. Ataupun terus plastik hitam. Jadi balik asal kenapa vaksin dicucuk 1, 2, 3 dos, beza orang, beza reaksi, sebab sistem imunisasi badan manusia berbeza-beza. Semakin banyak vaksin dicucuk, jangan suka, serius ni, KJ marah nanti. Semakin banyak vaksin dicucuk, kalau antibody kita asal dah tak kuat, lagi cucuk, lagi cepat mati. Jadi penting tak nak tingkatkan sistem imunisasi badan kita? Penting. Penting. Sebab apa? Sebab vaksin kuman bakteria tak ada ubat. Tapi adakah benar kita ada usaha untuk tingkatkan sistem imunisasi badan kita? Antara cara nak naikkan sistem imunisasi badan kita, pasukan. Nenek moyang kita ada orang daripada utara tak? Penuh dengan sawah padi, betul? Nenek moyang kita duduk di sawah padi penuh dengan takungan air, betul? Penuh dengan nyamuk. Mereka bekerja bersama nyamuk, makan bersama nyamuk, rehat bersama nyamuk, tidur bersama nyamuk, betul? Ada nyamuk Aedes tak situ? Confirm ada, betul? Tapi kenapa nenek moyang kita tak benar kena demam berdarah ataupun dengue? Kita tak ada takung air mana di rumah. Takung air yang paling teruk besin air je yang baru basuh kain tu, ataupun baru basuh pinggan mangkuk tu. Seekor nyamuk lalu, nyamuk Aedes, gigit kita ICU. Masuk air. Kenapa nenek moyang kita tidur dengan nyamuk, kerja dengan nyamuk, mandi dengan nyamuk, peluk tidur nyamuk, siap peluk, bangun-bangun pagi nyamuk mati habis, merah kemerahan katanya. Sebab itu nenek moyang suka tilam yang merah, sebab kalau bunuh nyamuk tak nampak sangat darah. Kenapa kita hanya ada seekor nyamuk dengan satu takungan air yang bekas kecil, kita boleh ICU? Sebab beza cara kita pasukan. Orang tua-tua dulu tak ada lampu macam ni cantik siap daulai dengan spotlight. Jadi mungkin lepas isyak dia dah terpaksa tidur awal. Sebab tu nenek moyang dulu banyak anak. Itu salah satulah kesan sampingan. Mereka tidur awal. Matahari belum naik mereka dah bangun, betul? Mereka bangun, mereka tak ada itu water heater dekat tandas. Siap boleh set suhu kan. Lepas tu ada massage function, keluar pula 4 hala kan. Bawah pun sekali kan keluar. Dia orang tak ada shower heater. Jadi mana mereka mandi? Sungai. Pukul 5 pagi terjun sungai. Kita tak boleh. Nenek moyang kita boleh mandi dengan air sejuk. Matahari keluar, mereka dah pergi bersawar. Kita pukul 12 masih di depan telefon, tunggu SMS kononnya. SMS TDC bonus. Pukul 12 login sistem, sambung key in, sebab tadi tak ada key in, setengah jam dia duduk loading kan. Daily closing is in processing. Aduh, hafal dah ayat tu. Pukul 3 pagi pun tak tidur lagi. Kawan tanya, buat apa tak tidur, nampak WhatsApp duk online semacam. Tahajud. Padahal duduk login, purchase, tekan ni. Macam mana mix SMS ni pening kepala ni, tambah tolak ni kan. Duduk check sampai 3 pagi. Nenek moyang kita bangun pagi-pagi pergi bersawar dengan kebah. Yang Cik Daidudin cakap dengan kebah, dengan lembu. Turun bersawar kita, bangun pagi kita buat apa? Ya, tengok telefon kan. Tengok telefon. Kita sukan 2 jari. Kita sukan 2 jari, nampak masa timbul-timbul sini.
Nenek moyang kita lepas bersawar dia buat apa? Lepak. Pergi jalan jauh-jauh. Jauh tu dia bekal tu. Jalan kaki nak pergi beli kan? Kedai kampung jauh. Jalan 2-3 kilo. Kita jalan nak turun tangga dia tak mau. Rebut lift nanti tengok lah. Lift 2 je. Berebut lift tu. Padahal tangga turun 1 tangga dah boleh balik. Tak mau turun lift juga. Nenek moyang kita jalan setengah jam pergi pekan. Beli sayur, beli ikan, siap sarapan, siap lepak, angkat sayur-sayur dengan paku-paku letak atas kepala kan. Tunjung balik jalan setengah jam. Kita bawa telefon pun rasa berat. Sukan berbeza. Tak payah cerita lah yang petang-petang kita tidur guling tu, malukan orang. Sukan kita tidak ada untuk tingkatkan sistem imunisasi badan kita. Okey, makanan. Nenek moyang kita makan apa? Ulam. Ulam dia tak beracun serangga. Ulam kita racun serangga, betul? Ulam kita serangga tak makan. Cantik je daun dia. Sayur yang serangga pun tak makan, kita makan. Jadi kita makan-makan sekali dengan racun. Antibody kuat juga sebab hari-hari makan racun. Nenek moyang kita makan ulam, makan dengan sihat. Ayam dia tak ada cucuk itu, cucuk ini. Ayam dia besar secara natural, 2 tahun baru boleh. Ayam kita 3 bulan boleh makan dah di KFC. Itu sebab kadang-kadang dapat ayam kecil, ayam besar kan di KFC. Macam tu lah, lebih-lebih sekarang kos barang mahal, semua ayam kecil. Makanan kita tak jaga, betul? Nenek moyang kita tak ada duit mewah macam kita, hari-hari KFC. Dia orang boleh makan ayam mungkin sebulan sekali je. Dia orang boleh makan daging lembu mungkin masa kenduri raya je. Kita mamak, rendang, gulai. Penting lemak lebih sikit. Sup tulang gearbox. Siap hisap dengan straw kan. Nikmat dia sum-sum tulang tu. Makan kita hancur. Sukan kita hancur. Jadi macam mana nak tingkatkan sistem imunisasi badan kita? Jadi, apabila sepanjang pandemik COVID-19, Tan Sri Dr. Noor Hisham, Menteri Kesihatan, saya tak tahulah itu apa, Adham Baba ke apa, Nyonya, tak ingat nama. Saya ingat KJ, maaf ya. Saya tak tahu kewujudan Menteri Kesihatan sebelum ni, minta maaf. Okay, jadi, hari-hari, satu dunia, WHO, World Health Organization, menteri-menteri kesihatan satu dunia, mereka duk ratib-ratib kena kuatkan imunisasi badan, Akhirnya tiba-tiba di Korea keluar satu COVID test kit. Nama dia COVID test kit. Belakang ada satu perkataan IgG. Dan bila cerita pasal IgG, tiba-tiba satu dunia duduk cerita satu benda nama dia immunoglobulin. Ada di skrip-skrip Tan Sri Dr. Noor Hisham. Ada hamba saya tak tahu, jangan tanya. Yang saya tahu dia ada Spanish fry ya. Satu dunia duk cerita pasal benda ini. Immunoglobulin. Kena tingkatkan immunoglobulin. Apabila orang kena nyamuk dengue Aedes, dia kata kena naikkan thrombocyte value. Thrombocyte value. Minta maaf lah, ini semua bahasa kampung ni. Kalau bahasa bandar, antibody. Okay, semua ini adalah nama-nama bagi antibody yang berada dalam sistem imunisasi badan yang dicipta oleh Tuhan, bukan manusia. Jadi kita kena naikkan trombosit, kena naikkan immunoglobulin. Naikkan macam mana? Sukan, makan. Jadi kita kena fikir, kalau kita tak mampu nak bersukan, kita kena fikir sesuatu benda yang kita boleh makan yang ada immunoglobulin, betul tak? Jadi kita kena cari. Kita kena cari makanan yang ada immunoglobulin ataupun IgG. Kita kena cari. Sebab kita tak mampu sukan. Okay? Kita nak turun lift di Everly pun nak berebut lift, tak nak turun tangga. Nak suruh saya sukan 40 km cycling, mati. Jadi saya kena ambil jalan pintas
Ambil cara senang, saya cari satu makanan yang terbukti ada IgG. Dan apabila kita mencari, rupa-rupanya makanan yang banyak imunoglobulin ada pada satu makanan yang masa kita lahir sudah disuapkan oleh ibu kita. Yang disuapkan oleh ayah saya tak tahu. Ada di sini. Tanyanya ada di susu yang dinamakan sebagai kolostrum. Ini bahasa orang canggil. Bahasa kampung kita panggil susu awal. Rupa-rupanya ada di susu. Jadi kita minum susu tak? Alhamdulillah minum susu. Kita minum susu awal tak? Alhamdulillah kita minum susu awal. Sebab itu kita ada satu peningkatan imunoglobulin yang meningkatkan sistem imunisasi badan kita yang dicipta oleh Allah SWT dan menguatkan antibodi kita untuk melawan jangkitan bakteria, kuman dan virus. Kan? Kalau tak jumpa produk ni, tanya orang sebelah. InsyaAllah dia boleh jelaskan lebih lanjut. Nah. Okey ya? Boleh follow up? Boleh follow up? Saya datang sini bukan untuk jual produk. Saya untuk cerita pasal pentingnya kesihatan. Jadi siapa di sini sudah jumpa produk ataupun makanan yang boleh naikkan imunisasi badan anda? Ada? Ada? Tak ada, tanya orang sebelah. InsyaAllah dia boleh jelaskan lebih lanjut. Ada bawa duit tak? Tak bawa duit ya? Tak apa, dia ada orang yang juga boleh bagi free untuk bercuba. Jadi bila kita soal pasal imunisasi badan, dia ada macam-macam jenis. Orang rasa benda ini sangat mistik. Tapi sebenarnya macam saya cerita, mula dengan nangisnya seorang bayi, itu adalah tindak balas imunisasi badan kita. Kemudian kita pergi makan gulai 6 rau tadi kan, malam tu berebut dandas. Kenapa? Itu adalah juga satu tindak balas buang air kecil ataupun besar. Itu juga adalah satu tindak balas imunisasi badan kita. Kita makan seekor lembu satu hari dengan 1 galon punya minyak di dalam perut, malam tu kena buang lah. Sebab sistem imunisasi badan bagi tahu tuan saya ni dah menyeksa badan, jadi dia kena buang seekor lembu dia keluar. Sebab itu malam berebut dandas untuk membuang air besar dan air kecil. Ataupun kalau bahasa canggih dia panggil detoxification. Okay? Membuang toksik-toksik yang ada dalam badan. Contohnya lembu seekor yang makan pagi tadi. Jadi ini adalah sistem imunisasi badan yang bergerak. Contoh apabila kita kena COVID, nauzubillah. Apabila kita cucuk vaksin tu kita demam. Betul? Ada orang demam sebab kena COVID. Bila demam, kenapa demam? Itu adalah satu sistem imunisasi badan yang mengaktifkan badan kita. Virus penuh badan ni dah menyerang. Nak keluarkan macam mana? Nak keluarkan melalui demam. Bila demam, kita perlu. Cuba bayang, benar tak siapa-siapa di sini bila demam, sakit, dia rasa dia punya perlu. Bau masam kan? Siapa di sini bau manis bagi tahu. Mungkin dia kencing manis. Bila berpeluh yang masam-masam tu sebenarnya semua adalah asid-asid ataupun toksik-toksik yang dikeluarkan daripada demam itu. Ini adalah sistem pertahanan badan kita dengan berlaku. Dan jangan ingat bayi lahir akan nangis. Kita dewasa pun kadang-kadang nangis, betul tak? Sebagai contoh, bila jalan-jalan keluar, angin tiup ada habuk kena ke mata kita. Kita keluar air mata, betul? Air mata tu berlindungi mata kita daripada tercemah oleh habuk tadi. Itu sebab ada orang putus cinta, orang tanya dia, awak putus cinta kenapa nangis sedih? Tak, habuk masuk mata je. Jadi bila habuk masuk mata, dia akan menangis. Air mata adalah self defense system yang datang daripada sistem imunisasi badan kita. Jadi imunisasi badan bukan sesuatu benda yang sangat mistik, sangat saintifik, sangat luar biasa. Tak.
Semudah kita menangis, semudah kita meludah bila termakan benda pelik. Contoh malam ni kita balik campur darah dengan najis, nak cuba buat susu, kita makan semulut, kita muntah. Itu juga adalah sistem imunisasi badan kita dengan bertindak balas. Tidak ada apa yang canggih sangat pasal imunisasi. Memang nak canggihkan bolehlah, T cell, YK cell, NK cell, Y receptor, boleh cerita benda ni. Tapi cerita benda ni semua orang di sini tak faham. Saya pun tak faham saya cerita apa silap-silap. Yang senangnya kita cerita ni. Jadi siapa di sini benar demam, alhamdulillah, tahniah, anda sihat. Sistem imunisasi badan awak masih berfungsi dengan baik. Siapa di sini masih kencing dan berak, tahniah, sistem imunisasi badan anda masih berfungsi dengan baik. Siapa di sini dah 2 tahun tak berak? Jangan ketawa, itu satu penyakit nama dia sembelik. Betul? Ya, sebab itu ada orang guna produk yang ada susu awal yang mengandungi imunoglobulin ataupun IgG ini. Mungkin dia 1 paket, 2 paket dia minum, terus dia pergi tandas untuk membuang. Kenapa membuang? Sebab sistem imunisasi badan dia sudah diperkuatkan oleh susu awal tadi. Dan sistem imunisasi badan dia bertindak balas, suruh tuan dia buang burger yang sudah makan 40 tahun lepas. Rupa-rupanya orang itu dah sembelik 42 tahun. Contoh. Biasa dah mati dah orang macam tu. Jadi kenapa orang tak buang air besar boleh mati? Sebab toksik penuh dalam badan kita. Jadi ini adalah contoh-contoh sistem imunisasi badan kita bertindak balas. Boleh faham? Siapa di sini masih kencing, masih berak, ucapkan syukur, alhamdulillah. Siapa di sini masih demam apabila kena COVID, ucapkan alhamdulillah. Jangan bernasib baik kalau kita kena COVID tak demam. Mungkin itu tanda lain. Mungkin sistem antibody kita tak kuat dah. Dan saya baru nak cerita pasal Alitera, tapi muzik sudah bunyi, maka kita habis di sini saja. Okey, terima kasih. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Nanti penganjur marah. Kita kena hormat kepada penaja dan penanjur. Jadi penting nak minum C2 Joy? Penting nak minum Cold Level? Dan kita kena henti minum tak? Itu satu soalan yang biasa orang kata, saya dah sihat, saya tak perlu minum. Tak? Oh iyalah, saya dah sihat, saya tak perlu berak dah, esok lusa tulah tahun depan. Saya dah buang dah apa yang saya nak buang. Nak buang apa lagi? Macam tu. Saya dah makan dah hari ni, tak perlu makan dah esok. Macam tu. Kan? Umpamaan macam tu lah. Saya dah makan dah hari ni. Malam ni saya pun kena mamak berkenan 2 ekor lembu. 1 minggu saya tak perlu makan dah. Berapa lama seorang manusia tak makan akan mati? Ikut kajian 7 hari tu. Tak percaya boleh cuba. Ya. Tak percaya boleh cuba. 7 hari 7 malam jangan makan. Dia akan mati. Nak testimoni kita boleh cuba. Sungguh. Saya pun tak pernah cuba. Jadi saya nak seseorang cuba untuk buktikan depan mata. Sebab biasa itu yang kita minta pembeli kita. Betul tak? Kita nak jual C2 Joy Cold Level. Ada testimoni tak? Jadi kita buat testimoni tu. Saintis kata 7 hari tak makan, tak minum, akan mati. Kena buat testimoni macam ni baru boleh jual. Ke macam mana? Nak percaya saintis cakap ke nak tengok testimoni? Kan, itu satu persoalan yang cukup besar kan. Macam mana imunoglobulin ni berfungsi untuk tingkatkan sistem imunisasi? Tunjuk saya. Tak boleh tunjuk, saya tak nak beli. Samalah soalannya. Tanya dia, kalau orang tu lapar 7 hari 7 malam akan mati mengikut kajian sains. Awak nak tengok testimoni tak? Apa kata mula dengan anda? Saintis kata 3 hari kalau tak minum air akan mati. Siapa di sini nak try? Kita buat 2 hari 23 jam. Ada sejam sempat. Nak try. Dia kata secara purata lah. Maksudnya secara purata orang sehari dah mati.
Ada orang 4 hari tak mati lagi. Dia bergantung sistem imunisasi badan seseorang. Kita boleh try 2 hari 23 jam. Tujuh hari tak makan, tak makan, kita akan mati. 3 hari tak minum air, kita akan meninggal. Sebab apa? Sebab badan kita perlukan mineral. Badan kita perlukan vitamin. Mineral dan vitamin ini guna akan habis. Contoh, kalau kita minum susu, dalam susu ada vitamin A, D, E, K, ada mineral, kalsium, fosfor, magnesium, ferrum, bla 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 bla. Semua ini bila kita masuk dalam mulut sampai ke usus akan dicernakan menjadikan mineral dan vitamin untuk badan kita, betul tak? Jadi bila kita dapat mineral, dapat vitamin, kita gerak tak? Jangan ingat tidur pun tak guna tenaga. Tidur guna tenaga. Lebih-lebih pun petengung kuat di sebelah tu. Petengung guna tenaga. Nafas guna tenaga. Mata berkelip guna tenaga. Kaki goyang-goyang masa duduk guna tenaga. Senyum-senyum guna tenaga. Habis tak mineral dengan vitamin akan diguna? Habis. Jadi siapa yang kata minum C2 Joy dengan Colewa masa sakit saja, masa sihat tak perlu minum, maka bagi tahu dia lah, awak setiap 7 hari yang makan sekali. Sebab ikut kajian sains, 7 hari 7 malam tak makan baru mati. Jadi awak hari ke-6 makan. Setiap 6 hari makan sekali. Tunggu nak sakit baru makan. Tunggu nak dahaga sampai nak mati baru minum. Boleh tak? Siapa sanggup try sini? Tak ada kan? Rasulullah SAW pun patut dia puasa dan dia berbuka. Betul? Jadi siapa yang mengatakan dia tak perlu mineral, vitamin daripada susu, bagi tahu dia try ni. Dan dia akan rasa perlu tak mineral, perlu tak minum air, perlu tak vitamin, dan perlu tak kekal sistem imunisasi badan pada peringkat yang paling optimal setiap hari. Lebih-lebih ada corona, BA2 dan macam-macam nama lagi. Jadi tak boleh sambung dah lah. Muzik dah ulang 2 kali, orang pun main cek-cek macam biarlah, biasa lah, standard lah orang technician, gitulah. Macam kamera tiba tak jadi, nanti mic tak fungsi. Jadi saya mohon maaf bagi tersalah kata. Okay, menyinggung perasaan siapa-siapa, saya gurau kasar, mulut laser, saya mohon maaf. Okay, saya cuba nak sentuh bab produk, sebab tadi Cik Haidu ni cakap produk power, Cikgu Azuki cakap repeat order kita tinggi, sebab inilah. Okay, ada asalnya, ada usulnya, ada cara kampung, ada cara saintifik, dan kita dengan menjual susu C2 Joy and Colewa. Tak sempatlah Berry Mix dengan Aditera sebab sudah pukul 11.30. Jadi saya minta maaf kepada semua, dan insyaAllah Aditera sudah mula mengedar ke Sabah pada hari ini. Mereka akan tapak dulu, bagi chance lah. Okay, dan kemudian orang Semenanjung akan dapat. Okay, ada orang sedih, dia dapat ambil produk, tak boleh ambil barang. Tak apalah, bergambarlah dulu orang Semenanjung. Kesian orang Sabah Sarawak, mereka ambil masa 2-3 hari untuk sampai. So lepas ni baru Semenanjung boleh menikmati. Siapa di sini sudah order? Siapa di sini tak sedar saya dengan cakap apa? Sungguh bagi tahu hari tu ada program di Kuantan. Kita ada consumer package. Siapa sini tahu ada consumer package RM120? Siapa yang tak tahu? Ada yang 88. Oh, ini lebih canggih. Ada consumer package, kita dah setahun jalan. Ada seorang masa program Kuantan, saya makan lepak dengan dia, makcik tu, dia bagi tahu dia tak tahu rupa-rupanya ada consumer package. Sudah 1 tahun lebih jalan. Tak juga. Saya tanya dia, Kak, Upline tak bagi tahu. Saya tak tahu. Grup tu biasa saya delete je mesej tu. Hari-hari spam. Lepas tu Kak join meeting ke tak online? Kita sepanjang tahun ada online meeting. Saya join sebab saya nak jadi Ruby. Saya dah ada 600 dah LDS. Jadi saya tahu dah makcik ni buka online meeting, buka kamera, tengok kipas, dia pergi masak. Lepas balik, kenapa semua orang left lah?
Ayolah, saya tak live lagi dengan seorang dalam Zoom meeting. Jadi, Cik Din tadi sentuh, pembelajaran dan belajaran itu penting. Bukan sekadar untuk tapak LDS, bukan sekadar untuk melayan upline ajak, bukan sekadar ada orang bayar dah RM15 hari ini datang untuk makan free, jadi saya datang tidur. Tak apa saya tidur, nanti ada orang kejut tidur di belakang kan. Kita datang di sini untuk mendapat ilmu, betul? Kita datang di sini untuk mendapat sesuatu benda yang mungkin salah satu ayat di antara pengkongsi daripada atas termasuk MC sebenarnya yang boleh mengubah hidup kita, betul? Jadi ambillah walaupun sepatah ayat dan amalkan walaupun sepatah ayat. Dan insyaAllah hari ini komplit. Okay? MC doa cukup powerful tadi. Okay? MC sendiri pun macam-macam tulisan ada. Saya pun tak tahu kenapa Kak Sar baca skrip saya tak puas hati. Itu presentasi paling saya tak puas hati dengan Kak Sar. Maaf saya cakap direct mulut laser kan. Kenapa dia baca skrip saya tak faham. Padahal dia boleh je cakap tanpa skrip. Okay? Cikgu Azuki mesti ada kongsian, Cik Hairudin dan daripada saya. Moga-moga membawa manfaat. Berbaloilah RM1,500 bayar seorang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.